Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita akan berbincang atau bercakap mengenai dengan penyakit dan sesuai dengan masa kini, iaitu penyakit COVID-19 ini. Kita minta para pendengar, khususnya masyarakat orang-orang di Sabah, faham dengan konsep yang dirancang oleh kerajaan dan sedang dilaksanakan sekarang. Penyakit berjangkit ni artinya penyakit itu kalau seseorang itu kena, dia boleh diberi ataupun dijangkitkan kepada orang lain, sama ada secara terus ataupun melalui agensi yang lain yang kita panggil vektor ataupun binatang-binatang. Contohnya penyakit malaria boleh berjangkit melalui nyamuk Anopheles. Penyakit denggi boleh dijangkitkan melalui nyamuk Aedes. Jadi ini penyakit berjangkit yang menggunakan vektor. Dan ada juga penyakit berjangkit yang terus, contohnya seperti batuk kering ataupun TB, melalui jangkitan bila kita mendapat air liur ataupun droplet yang mengandungi kuman TB daripada pesakit TB. Begitu juga dengan COVID-19 boleh dijangkitkan melalui cairan ataupun droplet daripada pernafasan yang disedut. Jadi ini semua adalah cara-cara bagaimana penyakit itu berjangkit. Ya, penyakit COVID-19 ini ialah, kita sekarang ini banyak orang bercakap tentang COVID-19. Masalah kita di Malaysia ini ataupun kita masyarakat di kampung ini, kita bercakap tapi kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita cakap. Jadi COVID-19 ini adalah penyakit daripada yang disebabkan oleh virus. Nama virus ini adalah virus corona. Coronavirus, kumpulan dia. Virusnya ada banyak macam-macam. Ada rotavirus, ada dengue virus, ada pox virus, macam-macam jenis virus. Dia macam jenis virusnya macam ikan juga. Ada ikan merah, ada ikan gelama, ikan siakap. Jadi virus pun sama juga, berbagai-bagai jenis. Jadi untuk coronavirus ini, untuk COVID-19 ini berasal daripada C itu sebenarnya ringkasan daripada CO itu corona, VI itu daripada virus, D itu disease. Jadi mana COVID, COVID, Corona Virus Disease. Dan 19 itu adalah bila penyakit ini mula ditemui, iaitu pada tahun 2019. Jadi Pertubuhan Kesihatan Sedunia memutuskan untuk ringkasnya bahawa penyakit ini kita panggil COVID-19 supaya ada nama. Sebab itu secara resminya di seluruh dunia bila kita bercakap penyakit ini kita panggil COVID-19. Jadi kita bercakap benda yang sama. Jadi itu yang kita kena faham, nama penyakit ini sebenarnya. Ya, kita boleh dapat COVID-19 ini melalui sedutan udara ataupun bahan-bahan yang mengandungi virus daripada orang yang ada penyakit. Contohnya, kalau kita berdekat dengan orang yang ada virus COVID, cairan yang dikeluarkan sama ada melalui batuk, bersin ataupun air hidung yang ada di tangan, kita menyedut udara ataupun cairan daripada orang yang ada penyakit COVID-19 ini masuk ke rongga pernafasan kita, ataupun kita bersalaman ataupun kita berpegangan dan tangan kita dicemari oleh virus COVID-19 ini, dan kita menyapu ke mulut, ke rongga hidung, dan kita menyedut virus yang ada di tangan ataupun di udara itu dan masuk ke rongga pernafasan kita. Dia akan membiak di situ. Jadi, itu caranya kita dapat. Jadi orang itu
sekarang ini dulu dikatakan cuma melalui sentuhan, tapi hari ini telah terbukti bahwa COVID-19 ini juga boleh terbang di udara dan kita boleh sedut daripada jangkitan melalui airborne ataupun melalui udara. Ya, gejala-gejala penyakit COVID-19 ini iaitu bila kita menerima COVID masuk ke rongga pernafasan kita, permulaannya virus itu akan membiak di rongga pernafasan dan juga di kawasan kerongkong. Mungkin tanda-tanda itu timbul setelah 1 hari, 2 hari atau 3 hari, ataupun selewat-lewatnya ikut yang lalu adalah dalam masa 14 hari. Jadi akan timbullah orang yang kena jangkitan COVID-19 ini akan mula-mula masa timbul demam, menggigil, batuk-batuk, sakit tekak, kemudian selesma, hidung berair, kemudian hilang kering tekak ataupun sakit tekak, dan hilang rasa deria, bau dan juga rasa. Dan diikuti juga dengan keletihan badan, sakit-sakit otot, sakit kepala, loya atau muntah, dan juga ada yang sampai bila semakin serius dia makin jadi sesak nafas, dan juga kalau tidak dibantu boleh menyebabkan kegagalan pernafasan. Jadi ini tanda-tanda. Jadi siapa-siapa yang ada tanda-tanda ini masa sekarang ini, sama ada dia sudah pernah berjumpa dengan orang yang sakit atau tidak, sesiapa yang ada mempunyai tanda-tanda, kombinasi tanda-tanda ini wajib menerima rawatan ke hospital dan diuji untuk COVID-19, sama ada melalui ujian yang dipanggil RTK ataupun PCR, bergantung kepada kemudahan yang ada. Ya, penyakit ini sekarang ini sudah menular dalam masyarakat. Sepatutnya di peringkat awal bila penyakit ini mula-mula datang, semua yang ada tanda-tanda dan didapati positif COVID-19 ini, memang kita ambil orang ini dan kita isolasi. Itu namanya kuarantin. Kuarantin untuk orang yang sakit ini adalah di hospital, yaitu yang sudah confirm sakit. Kenapa di hospital? Kerana kita halang dia bergerak, yang pertama. Yang kedua, untuk memastikan dia tidak menjadi serius. Kalau serius, kita boleh bantu dia. Contohnya, dia boleh jadi serius kesukaran pernafasan. Dan bila sukar bernafas, kita mungkin bantu alat pernafasan. Jadi sebab itu dia mesti berada di hospital yang dipanggil, dan mungkin perlu rawatan rapi, kawalan rapi, rawatan rapi, itu ICU. Dan bagi mereka yang kontak, kita juga asingkan. Itu namanya di quarantine. Maknanya contohnya satu rumah itu ada 5 orang dan 1 orang sakit. Jadi yang 4 itu kita simpan di pusat quarantine untuk membuat satu, isolasi, jangan bersentuhan atau berjumpa dengan orang lain. Yang kedua, untuk memastikan kalau dia sakit, kita cepat-cepat bawa ke hospital. Dan mereka ini dibuat ujian sama ada dia positif atau negatif. Jadi kalau dia positif, kerana mereka adalah kontak yang terdekat. Kalau dia positif, cepat-cepat dibawa masuk ke hospital. Jadi ini adalah cara kita untuk menghalang. Jadi yang penting juga ialah bahawa pada hari ini bagaimana kita mau menghalang masyarakat kita jangan kena ini. So itu sekarang ini di samping kita yang sudah dibagi tahu, kita kawal, ada PKP sekarang ini, ada PKPD, maknanya kita sudah dihalang daripada bebas bergerak untuk mengelakkan kita jangan ada kontak di antara satu dengan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah diarah untuk membuat kawalan peribadi sendiri, mesti memakai penutup muka, cuci tangan selalu, lepas berjumpa orang, balik ke rumah, buka baju, bersihkan diri, baru berjumpa dengan keluarga. Itu sebagai cara hidup baru, new norms untuk kita. Jadi
Jadi ini tengah kita buat, dan pada hari ini juga kerajaan dan juga negara-negara lain juga sudah buat, yaitu kita memastikan bahawa masyarakat ini, setiap kita ini ada immunity kepada penyakit ini. Kita sama ada dia dapat secara normal ataupun secara natural, ataupun kita memberikan vaksin. Jadi ini yang orang kena faham. Jadi untuk kita katakan, untuk penyakit itu dapat dikawal dalam masyarakat, kita mau kalau boleh 100% masyarakat itu kebal ataupun lali ataupun mendapat immunity. Artinya immunity itu bila virus kita dapat, walaupun kita bersentuhan ataupun dapat virus itu, tapi badan kita sudah imun, maknanya sudah melawan penyakit tersebut. Jadi walaupun kita dapat virus COVID-19, tapi badan kita dia tidak menyebabkan kita sakit. Jadi bagaimanakah cara ini? Ini yang dipanggil kita gunakan immunity. Untuk dapat immunity ini, kita kena ada beberapa proses dia. Immunity ini adalah dalam perkataan lain, bahasa Melayunya lali. Jadi artinya lali itu kalau sudah dapat pun badan kita tidak kisah sudah. Kita dapat, kita tidak sakit. Semua ada badan kita sudah adjust ataupun badan kita melawan penyakit itu kalau kita dapat di badan. Dan kalau virus itu masuk ke badan kita, dia tidak menyebabkan penyakit kepada kita. Dia ada tapi kita tidak sakit. Itu yang kita maksudkan dengan immunity. Jadi bagaimanakah immunity ini dibentuk? Jadi ada beberapa perkataan yang saya minta masyarakat kena faham. Yang pertama sekali, immunity ini, daya tahan badan itu dalam masyarakat dikatakan mengikut standard WHO ialah kalau 50% penduduk, 50 sehingga 100%, minimal 50% penduduk di suatu kampung, suatu daerah, suatu negeri atau negara itu, jadi artinya penularan penyakit itu dapat dikawal, maknanya virus itu dapat dikawal, jadi dia tidak lagi membahaya. Tapi negara kita mensasarkan untuk 70% daripada penduduk itu diberikan immunity atau mendapat immunity. Immunity ini dirangsang melalui pemberian vaksin. Mungkin ada yang bertanya, apa pula itu vaksin? Vaksin ini ialah komponen ataupun bahan daripada virus COVID-19 yang telah pun bagaimana COVID-19 ini ada, kita ambil COVID-19 ini daripada orang sakit, makmal lah buat kita buat, makmal syarikat-syarikat yang membuat vaksin ini. Yang kita ada sekarang, kita ada vaksin jenis Pfizer, jenis Sinovac, ini yang ada di Sabah. Kemudian ada juga AstraZeneca. Jadi syarikat-syarikat ini menghasilkan vaksin, iaitu sebenarnya adalah bahan-bahan daripada virus COVID-19. Sama ada komponen daripada COVID-19 ataupun COVID-19 yang telah dimatikan. Jadi vaksin itu adalah sebenarnya kuman ataupun virus COVID-19, itu vaksin. Jadi COVID-19 ini mengikut sudah diproses dan dijadikan namanya vaksin. Vaksin ini kita bagi injection kepada otot, dalam otot kita, dalam badan kita, dan badan kita akan menerima virus COVID-19 ini. Tapi vaksin ini bila kita terima, dia tidak menyebabkan kita sakit. Dia tidak menyebabkan kita sakit seperti kita kena virus COVID-19 daripada orang yang sakit. Kalau kita pun bila kita dapat suntikan COVID-19 daripada vaksin ini, cuma kita mungkin bergantung kepada orang. Ada yang dapat sakit masa lepas suntikan, ada juga orang yang jadi lemas-lemas badan, ada orang demam, ada orang
pening dan sebagainya. Tapi dia tidak menyebabkan penyakit COVID-19 yang serius. Jadi kerana badan kita telah pun dirangsang untuk menghasilkan antibodi ataupun melawan penyakit itu. Tujuannya ialah supaya badan kita membuat antibodi ataupun bahan untuk melawan kalau kita dapat virus daripada luar. Jadi kalau sudah semua dibagi vaksin, jadi artinya kita sudah dapat perlindungan. Jadi untuk mudahnya lah begini sajalah, saya ingat. Vaksin ini sebagai contohnya hujan itu sebagai virus COVID. Kalau kita pakai vaksin ini, dos yang pertama kita pakai baju hujan. Jadi bila sudah kita dapat vaksin itu, jadi badan kita sudah tidak boleh boleh masuk, tapi kita tidak sakit. Artinya boleh kena hujan, tapi kita tidak basah. Itu. Okey. Kemudian kita ambil lagi dos yang kedua, kita pakai payung. Misalnya. Jadi artinya yang pertama kita pakai jaket hujan, yang kedua kita pakai payung. Jadi walaupun ada hujan datang, kita tidak basah di dalam. Jadi inilah maksud vaksin atau pemberian vaksin COVID-19 ini. Banyak orang takut, banyak orang cerita-cerita negatif, tapi sebenarnya saya bagi nasihatkanlah kepada semua rakyat Malaysia, khususnya orang Sabah ini. Sebenarnya itu cerita-cerita. Kita sudah buktikan bahawa dan negara-negara maju di Eropah sekarang ini mereka sudah bebas bergerak kerana setelah mereka menerima vaksin mereka tidak dapat lagi jangkitan. Jadi kita baru mau mula ni. Jadi kalau semua rakyat Malaysia dapat vaksin, baru kita macam di Itali, di Hungary, di negara-negara Eropah sudah boleh tengok bola ramai-ramai, boleh ke kedai ramai-ramai tanpa memakai pelitup muka. Jadi artinya mereka sudah terlindung. Jadi inilah tujuan kita sebenarnya. Jadi saya minta rakyat di Malaysia faham, khususnya di Sabah ini faham, kita kena menerima untuk vaksin ini. Jadi bagaimana untuk mengambil vaksin, di mana? Jadi kita sudah aturkan. Sekarang ini kita ada daftar melalui MySejahtera. Jadi kepada siapa-siapa yang tidak pandai mendaftar, minta bantu anak-anak, minta bantu saudara mara, siapa yang pandai, daftarkan. Dan juga hari ini kita sudah ada juga pendaftaran secara sukarela, maknanya ada yang membantu. Ataupun kita sudah ada juga melalui walk-in kepada pusat-pusat vaksinasi ini. Jadi inilah tujuannya supaya kita kebal. Jadi konsep tadi itu kita kena faham, iaitu seperti melalui vaksin ini memakai baju jaket hujan dan tambah lagi payung. Sebagai orang politik, kita memang beri kerjasama kerana ini adalah penting untuk negara. Sebetulnya isu COVID-19 ini tidak dipolitikkan dan bukan sesuatu yang boleh kita main-main. Ini adalah soal hidup mati dan juga kepentingan negara dan juga rakyat. Kesannya kepada rakyat sebenarnya sangat serius, kepada ekonomi sangat serius, kepada kesejahteraan hidup rakyat itu sangat serius kalau kita tidak bersungguh-sungguh. Cuma apa yang kita lihat sekarang ini bahawa proses pemberian vaksin ini agak bercelaru sedikit. Saya melihat perancangan daripada kerajaan terdahulu tidak begitu kemas. Ini kita kena tegur, ini serius. Sepatutnya kalau kita daripada dahulu betul-betul serius untuk melaksanakan pemberian vaksin ini, sebenarnya sudah selesai seperti negara-negara lain. Mungkin ada isu pembelian ataupun kita kena queue, tapi saya isu itu tidak bukan jadi isu. Kerana saya dapat tahu bahawa contohnya Sinovac daripada China, penjual itu ada datang ke negeri Sabah.
CEO yang agent daripada Sinovac itu, ada kota-kota tertentu yang boleh dibagi kepada Sabah. Kalau dahulu pembelian vaksin itu kita beri kepada negeri, saya ingat Sabah ini sudah selesai awal, dan duit dibagi kepada negeri Sabah. Kita mempunyai pengalaman masa dahulu, iaitu bila mula-mula COVID-19 ini datang ke Sabah pada tahun 2000, awal tahun 2020, di mana kes-kes banyak, dan untuk membuat ujian kepada masyarakat itu kita terpaksa minta menunggu alat ujian daripada Kementerian Kesihatan di Kuala Lumpur, dan alat ini tidak cukup, dan kerajaan negeri pada masa itu membuat keputusan untuk membeli terus daripada Singapura dan diminta sumbangan daripada negara China, dan kita dapat, dan kita telah membuat ujian. Jadi artinya kita tidak perlu tunggu daripada Kementerian Kesihatan. Jadi negeri Sabah boleh buat sendiri. Begitu juga dengan vaksin ini. Sekarang ini kita terpaksa tunggu daripada Kementerian Teknik Sains dan Inovasi daripada Kuala Lumpur untuk mendapatkan vaksin. Dan saya dipahamkan pada hari ini vaksin ini sudah habis, tidak ada stok, dan kita kena tunggu bulan Julai baru ada stok. Jadi ini sesuatu yang sukar diterima, dan ini melambatkan dan menyusahkan rakyat, dan mengurangkan keyakinan kepada cara kita mengendalikan. Dan kalau kita lihat juga bahawa pemberian vaksin ini pada mulanya terlalu banyak birokrasi. Saya pun tidak faham, sepatutnya pemberian vaksin ini daripada awal telah dirancang sedemikian rupa, kenapa tidak diberi kepada hospital kerajaan, hospital besar, kemudian diturunkan kepada hospital daerah, kemudian diturunkan kepada klinik pusat kesihatan dan juga klinik desa. Kerana semua ini sudah ada kemudahan untuk memberi vaksin. Kerana selama ini pun inilah juga rangkaian pemberian vaksin. Contohnya vaksin DPT, vaksin polio, vaksin BCG. Tetapi kenapa pemberian vaksin COVID-19 ini terlalu begitu banyak birokrasi, dan cuma dibuka di pusat-pusat tertentu sahaja, bukan di hospital. Ya, kita memang tahu barangkali terlalu ramai orang akan berpusu-pusu, tapi kita buat sistem, ada sistemnya. Kalau isu kepakaran memberi suntikan, saya ingat tidak ada isu. Kalau isu tentang dipanggil vaksin ini disimpan di tempat tertentu yang sejuk, kita sudah ada sistem dipanggil cold change yang sudah diamalkan oleh hospital dan klinik. Dan itu yang pertama. Kenapa tidak digunakan yang ini? Jadi kalau itu sebenarnya sudah ada sistem. Yang kedua, kenapa tidak gunakan sekarang baru sibuk untuk klinik ataupun swasta? Baru kenapa tidak daripada awal kita sudah bagi kepada swasta? Kerana kita mau speed up, percepatkan pemberian vaksin ini. Kenapa tidak diberi kepada hospital swasta? Kemudian kita boleh minta bantuan daripada agensi-agensi yang memang sudah faham kerja ini. Contohnya Persatuan Bulan Sabit, sudah ada kepakaran. Persatuan Doktor-Doktor Malaysia, MMA, sudah ada. Kemudian Persatuan Red Cross ataupun persatuan-persatuan yang ada kaitan dengan perubatan yang boleh membantu mempercepatkan proses ini. Dan kita heran ini tidak digunakan. Dan kemudian untuk mempercepatkan proses, kita ada kumpulan berkelompok. Contohnya kita frontliner. Saya dapat tahu sekarang masih ramai frontliner tidak diberi suntikan. Kalau contohnya askar, kita buat askar, sudah ada hospital, senang saja bagi suntikan askar ini. Kita ada batalion, kita ada camp-camp askar, kita atur di sana. Kemudian polis, kita sudah ada semua balai-balai polis, kita buat di balai polis, kita buat suntikan di balai polis saja. Kemudian bagi petugas-petugas ataupun university college,
Uh, Sampai sekarang kita belum buka college university. Ini amat membosankan pelajar, merugikan kita. Sepatutnya kenapa tidak? Kan pelajar itu berkumpul di hostel, di asrama, di universiti. Kita bagi melaksanakan mengikut universiti. Begitu juga dengan universiti, kita boleh bagi kepada pensyarah, kita boleh bagi kepada pelajar-pelajar. Kemudian di sekolah, kenapa kita tidak buat di sekolah? Kita beri dulu kepada guru-guru, kita beri kepada murid-murid, dan kita boleh buka sekolah, kerana semua pensyarah, semua pelajar, semua guru, semua murid sudah dibagi suntikan vaksin itu sebagai priority. Jadi saya ini kita ada masalah. Ini saya merasa kecewa juga. Rakyat terpaksa ada PKP, arahan yang berubah-ubah. Sudah sejak hujung 2019, sekarang sudah hampir 2 tahun. Kita buka tutup PKPD, dan ini amat membosankan rakyat, dan ini amat merugikan aktiviti dan juga ekonomi. Contohnya sekarang kita suruh buang masa 2 tahun, kita tidak boleh travel, kita tidak boleh membuat perniagaan secara penuh, kita tidak boleh buat aktiviti, dan ini amat merugikan. Dan dalam masa yang sama, kerajaan terpaksa mengeluarkan duit bantuan makanan, bantuan berbagai-bagai bantuan yang terpaksa dibagi kepada rakyat, dan ini duit kerajaan amatlah membazirkan. Bukannya membazir dari segi bantuan itu, tapi cara pengurusan itu menyebabkan adanya penggunaan wang yang tidak begitu efisien. Jadi ini yang kita rasa kecewa.